Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Abi Azri untuk kita berkongsi tentang sains. InsyaAllah kita akan mengupas satu persatu topik sains pada sesi kali ini. Jom saksikan video-video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Abi semua? Abi harapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. InsyaAllah pada hari ini Abi akan berkongsi dengan kamu tajuk terang dan gelap sains tahun 2. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia. Sekiranya kamu sudah bersedia, kamu boleh rujuk buku teks kamu halaman 61 atau rujuk terus kepada nota yang Abi berikan kepada kamu. InsyaAllah buku teks dan nota yang Abi berikan kepada kamu itu sebagai rujukan sepanjang proses pembelajaran sesi kali ini. Seperti biasa, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita tengok dulu satu persatu objektif pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah di akhir pembelajaran ini, kita akan dapat yang pertama, mengetahui sumber cahaya. Yang kedua, membanding beza aktiviti yang dijalankan dalam keadaan terang dan gelap. Dan yang ketiga, mengetahui kejadian bayang-bayang. InsyaAllah kita akan cuba mencapai ketiga-tiga objektif itu pada sesi kali ini. Baiklah, di bawah tajuk terang dan gelap terdapat 3 subtopik utama yang kita akan kupas satu persatu. Subtopik yang pertama ialah sumber cahaya, subtopik yang kedua keadaan terang dan gelap, dan subtopik yang ketiga bayang-bayang. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan kupas satu persatu setiap subtopik berikut. Baiklah anak-anak Abi sekalian, kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu sumber cahaya. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber cahaya? Cuba lihat gambar raja berikut. Di situ terdapat seorang budak lelaki bersama dengan ibunya. Ibu, cahaya lampu saya semakin malap. Mungkin bateri kekurangan tenaga. Nanti kita tukar yang baru ya. Persoalannya, apakah yang dilakukan oleh ibu dan anak? Dan yang kedua, mengapakah mereka menggunakan lampu suluk? Okey, daripada situasi di sini kita dapat lihat bahawasanya si ibu dan anak sedang menoreh getah. Mereka menoreh getah pada waktu pagi dikala matahari belum muncul lagi. Ketika itu dalam keadaan gelap, ladang getah dalam keadaan gelap. Jadi satu-satunya sumber cahaya untuk mereka melihat ialah melalui lampu. Jadi lampu merupakan satu-satu sumber cahaya untuk mereka menoreh getah pada waktu pagi. Namun begitu, penggunaan lampu semakin tidak digunakan sekiranya matahari mula muncul pada waktu pagi. Jadi, pada kali ini kita akan cuba bincangkan tentang apa itu sumber cahaya. Sebelum Abi pergi dengan lebih jauh, kita perhatikan dan saksikan video ini terlebih dahulu. Jom. Di manakah saya? Keadaan di sini gelap gelita. Saya tidak nampak apa-apa. Inilah yang berlaku apabila tidak ada cahaya. Apa kata kita nyalakan lampu? Hebat! Sekarang anda dapat melihat saya. Tetapi, adakah anda tahu bahawa tidak semua objek dapat menghasilkan cahaya? Pensel, cermin, buku dan kipas bukan sumber cahaya. Malahan, bulan meminjam cahaya daripada matahari. Jadi, apakah sumber-sumber cahaya? Mari, biar saya perkenalkan kepada anda sumber-sumber cahaya. Sila mainkan muzik. Mentu kecil ini biarkannya bersinar. Mentu kecil ini bersinar bak mentari. Mentu kecil ini akan
akan terus menyinari. Bersinarlah, bersinar, bersinarlah. Kemana melangkah, cahaya menyuluh. Kemana melangkah, cahaya melengkapkan. Tanda keceriaan pada kunang-kunang. Bersinarlah, bersinarlah, bersinarlah. Bersinarlah, bersinarlah, bersinarlah. Bersinarlah, bersinarlah, bersinarlah. Sekarang anda tahu apa sumber cahaya dan apa bukan sumber cahaya. Hari ini sungguh menceriakan bagi saya. Masa untuk mengucapkan selamat tinggal. Jangan lupa padamkan lampu. Selamat tinggal. Baiklah anak-anak B semua, kamu sudah lihat video tadi. Baiklah, kita terus kepada perbincangan kita. Melalui video tadi, kamu telah dapat lihat tentang beberapa perkara penting berkaitan dengan sumber cahaya. Cahaya merupakan keperluan penting dalam kehidupan kita. Cahaya boleh diperolehi daripada pelbagai sumber. Ada objek yang menjadi sumber cahaya dan ada juga objek yang bukan sumber cahaya. Dalam video tadi, kamu dapat membezakan apakah objek yang menjadi sumber cahaya dan apakah objek yang bukan menjadi sumber cahaya. Kita lihat satu persatu sumber cahaya bagi manusia. Yang pertama ialah matahari. Ya, matahari merupakan sumber cahaya kepada kita. Kemudian ialah lampu. Lampu juga merupakan sumber cahaya kepada kita. Dan yang terakhir ialah api. Api juga merupakan sumber cahaya kepada kita. Sekiranya kamu ingin tahu dengan lebih lanjut, sumber-sumber cahaya ini sangat penting di kala waktu gelap. Ketika gelap, sumber cahaya adalah satu-satunya sumber yang boleh membantu kita untuk melihat dengan jelas. Baiklah, kita tengok satu persatu. Api. Panasnya api ini. Api menerangi kawasan yang gelap ketika waktu malam atau gelap. Terdapat pelbagai sumber api yang boleh diperolehi seperti api lilin, api pelita, api obor dan lain-lain lagi. Jadi api adalah salah satu sumber cahaya di kala waktu gelap ataupun malam. Lihat contoh yang berikutnya. Matahari. Panasnya matahari ini. Sangat bergaya bukan? Okey. Baiklah, matahari pada waktu siang. Matahari merupakan sumber utama cahaya di kala waktu siang. Satu-satunya sumber cahaya pada waktu siang ialah matahari. Sumber cahaya matahari adalah sumber cahaya semula jadi. Allah jadikan matahari merupakan sumber cahaya kepada kita dan ia merupakan sumber semula jadi. Matahari tidak akan kelihatan pada waktu malam. Jadi pada waktu malam, apakah sumber cahaya kepada manusia? Ya, betul. Antaranya ialah api dan juga lampu. Lampu merupakan salah satu sumber cahaya bagi manusia ketika waktu malam. Lampu menerangi kawasan yang gelap ketika waktu malam ataupun gelap. Seperti contoh tadi, di mana budak kecil itu bersama ibunya menoreh getah pada waktu pagi, waktu subuh, waktu yang gelap. Jadi satu-satunya sumber cahaya mereka adalah lampu sulur. Terdapat pelbagai jenis lampu seperti lampu rumah, lampu jalan, lampu kereta, lampu sulur dan lain-lain lagi. Pada waktu malam, sekiranya kamu lihat di jalan raya penuh dengan lampu-lampu jalan. Jadi ketika memandu, ia memudahkan urusan perjalanan kita untuk melihat jalan dan persekitaran. Apa akan terjadi sekiranya lampu-lampu itu tidak menyala pada waktu malam? Sudah tentu kemalangan boleh berlaku. Baiklah anak-anak sekalian, telah kita mengenal pasti tentang sumber cahaya, keadaan terang dan gelap, kita pergi kepada subtopik yang berikutnya dan yang terakhir, iaitu bayang-bayang. Mari kita lihat video ini terlebih dahulu untuk kamu kenal pasti atau untuk kamu mengetahui apakah bayang-bayang secara ringkasnya. Jom. Pada hari ini, Jessie
seorang pengakap muda masih meneruskan misi amalnya. Ketika berjalan di taman, Jessie ternampak seorang budak perempuan sedang menangis. Jangan risau adik kecil, Jessie sedia membantu. Tiba-tiba, budak perempuan tersebut memeluk erat pinggang Jessie. "Mengapa adik kecil?" tanya Jessie sambil berpaling. "Tidak ada apa-apa yang perlu ditakutkan di sini." Budak perempuan tersebut menuding pada imej gelap yang mengikuti mereka. Budak perempuan tersebut takut pada bayang-bayangnya sendiri. Jessie tersenyum. "Adik tidak perlu takut. Imej gelap yang adik lihat hanyalah bayang-bayang." "Lihat," Jessie melambaikan tangan dan bayang-bayangnya melambai semula kepada Jessie. Jessie mengangkat sebelah kaki dan bayang-bayangnya mengangkat sebelah kaki juga. Kamu lihat video tadi? Apa yang berlaku kepada budak kecil tersebut? Dia berasa takut dengan lembaga hitam yang sentiasa mengekorinya. Apakah lembaga hitam tersebut? Pandai, lembaga itu ialah bayang-bayang. Apakah itu bayang-bayang? Bayang-bayang terhasil apabila cahaya dihalang oleh objek. Makna kata lain, cahaya terhalang oleh sesuatu objek lalu menghasilkan bayang-bayang. Cuba kamu banding bezakan kejelasan bayang-bayang untuk kedua-dua objek tersebut. Apakah objek yang Abi nak kongsikan dengan kamu? Yang pertama ialah gelas duduk sinar. Yang kedua ialah cawan legap. Daripada kedua-dua objek tersebut, cuba kamu banding bezakan kejelasan kedua-dua objek tersebut, iaitu bayang-bayang mereka. Jika dilihat kepada gelas duduk sinar, kamu tengok bayang-bayang yang dihasilkannya masih menghasilkan bayang-bayang, namun agak samar-samar, bukan? Berbanding pula dengan cawan yang gelap, bayang-bayang yang dihasilkannya lebih terang dan lebih jelas. Nampak tu? Mengapakah perkara ini boleh terjadi? Ya, perkara ini terjadi apabila berkaitan dengan objek tersebut. Kejelasan bayang-bayang bergantung. Yang pertama, objek duduk sinar seperti gelas dan plastik jernih akan menghasilkan bayang-bayang yang kurang jelas, manakala objek yang legap seperti cawan akan menghasilkan bayang-bayang yang jelas. Jadi di sini kejelasan bayang-bayang bergantung kepada sesuatu objek tersebut. Semakin legap objek, semakin jelas bayang-bayang. Baiklah anak-anak sekalian, kita lihat permainan bayang-bayang terlebih dahulu. Sewaktu kecil dahulu, Abi selalu sangat main bayang-bayang ni dengan adik-adik Abi. Terutamanya ketika rumah tiada elektrik, kami hanya menggunakan lampu lilin saja ataupun cahaya api lilin saja untuk menerangi rumah yang tiada bekalan elektrik. Pada waktu itu kami adik-beradik suka sangat main permainan bayang-bayang. Jadi untuk kamu yang tak ada pengalaman tersebut, Abi kongsikan serba sedikit dengan kamu tentang video permainan bayang-bayang. Jom sama-sama kita saksikan. Michael dan keluarganya berada di ruang tamu. Michael dan adik perempuannya menyediakan suatu pertunjukan kecil untuk ibu bapa mereka. Mereka memadamkan lampu dan adik perempuannya menyinarkan cahaya lampu suluh pada dinding. Michael berdiri di hadapan cahaya dan satu kawasan yang gelap muncul di belakangnya. Dia mula membuat bentuk-bentuk haiwan yang berbeza menggunakan tangannya. Ibu bapanya menyukai pertunjukan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Michael dan adik perempuannya adalah contoh permainan bayang-bayang. Bentuk-bentuk tangan yang berbeza boleh membentuk bayang-bayang haiwan yang berbeza.
Dalam permainan bayang-bayang, bayang-bayang boneka digunakan untuk menyampaikan cerita. Pertunjukan boneka tradisional ini dipanggil wayang kulit yang dipersembahkan di Kepulauan Nusantara. Boneka-boneka buatan tangan menyampaikan cerita dalam permainan bayang-bayang. Kita sebenarnya boleh membuat boneka dan menghasilkan permainan bayang-bayang sendiri. Untuk membuat boneka, gunakan bahan-bahan berikut: kertas tebal, pensel, gunting, lidi dan pita pelekat. Pertama sekali, lakarkan objek yang anda inginkan. Kemudian, potong objek tersebut menggunakan gunting. Kemudian, tampalkan objek pada lidi. Akhir sekali, bawa objek ke dinding. Hidupkan lampu suluh dan mulakan permainan bayang-bayang anda. Alhamdulillah. Semua dah nampak, lihat kan? Dah dapat saksikan macam mana permainan bayang-bayang. Bagus. Kamu boleh cubanya, insya-Allah boleh cubanya di rumah bersama dengan ibu bapa kamu. Hanya menggunakan torchlight saja, tak perlu kepada lilin ataupun api. Gunakan torchlight ketika di rumah. Jadi Abi kira cukup sekadar itu saja perkongsian Abi berkaitan tajuk terang dan gelap. Insya-Allah sama-sama kita fahami tajuk ini, mudah-mudahan ianya bermanfaat kepada kamu. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Setiap subtopik telah kita bincangkan, telah kita huraikan bersama-sama. Jadi, Abi tinggalkan kamu dengan sedikit latihan kendiri untuk kamu selesaikan dengan sempurna. Seperti biasa, Abi ingatkan kamu supaya buat ulang kaji terlebih dahulu. Rujuk semula nota yang Abi beri, ataupun rujuk semula buku teks kamu, ataupun rujuk semula video ini untuk pastikan kefahaman kamu tentang tajuk pada sesi kali ini. InsyaAllah selesai kamu buat ulang kaji, barulah kamu boleh jawab soalan latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan latihan ini menjadi pengukuhan untuk tajuk kita pada hari ini. Abi kira sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Abi harapkan apa yang Abi kongsikan ini bermanfaat kepada kamu dan insya-Allah kamu akan menggunakannya sebaik mungkin. Itu sahaja daripada Abi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.